Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8. Kami akan present tajuk Mahkamah Utama Syariah Perak sebagai pemangkin usaha penambahbaikan sistem mahkamah syariah di Malaysia. Saya presenter yang pertama, yang bernama Farisul Hakim bin Fakhur Adabi, nombor metrik 2201-390. Okey, seterusnya pendahuluan. Okey, yang pertama, pada 5 Disember 2018, Dewan Undangan Negeri Perak meluluskan satu cadangan pindaan Seksyen 44 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004 bagi membolehkan perwujudan sebuah mahkamah syariah tertinggi, iaitu Mahkamah Utama Syariah ni lah. Kemudian pada 16 Julai 2020, Mahkamah Utama Syariah Perak ini memulakan sidang pertamanya. Okey, kemudian Perak muncul sebagai negeri pertama mewujudkan Mahkamah Utama Syariah, iaitu MUS, yang memberi peluang kedua kepada pihak bertikai untuk mengemukakan rayuan. Kemudian penubuhan MUS juga merupakan lapisan baharu proses rayuan di Mahkamah Syariah yang sebelum ini hanya mempunyai 3 lapisan, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Kemudian dengan wujudnya satu lagi lapisan mahkamah selepas Mahkamah Rendah Syariah, pihak yang bertikai memperoleh 2 kali peluang merayu. Kira ada 2 peluang untuk buat proses merayu lah. Kemudian lapisan baharu ini memberikan keadilan dan keseimbangan kepada keseluruhan proses keadilan syariah. Dan Perak juga adalah satu-satunya negeri yang memiliki 4 lapisan mahkamah dalam sistem kehakiman syariah. Seterusnya, okey, kemudian objektif kami punya tajuk ni adalah, yang pertama ialah untuk mengenal pasti penambahbaikan sekiranya wujud mahkamah utama di dalam sistem kehakiman syariah seperti Mahkamah Utama Syariah Perak. Dan yang kedua ialah untuk mengkaji sejauh mana fungsi Mahkamah Utama Syariah Perak ini. Dan yang ketiga ialah untuk mengenal pasti adakah wajar kewujudan Mahkamah Utama Syariah di setiap negeri. Okey, ini adalah presenter seterusnya. Bagi analisis perundangan, saya Natira Binam Azhar 121207 sambung mengenai analisis perundangan, iaitu yang pertama, memberi peluang kepada pihak-pihak yang bertikai membuat rayuan sekali lagi ke peringkat atas. Yang kedua, menjadi mahkamah rujukan yang mana untuk memutuskan soalan-soalan yang timbul di mahkamah bawah. Yang ketiga, memberikan keadilan dan keseimbangan kepada keseluruhan proses keadilan syariah. Yang keempat, sebagai langkah pertama bagi memartabatkan serta menyamatarafkan sistem mahkamah syariah dengan mahkamah sibil. Dan yang kelima, sebagai semak dan imbang di dalam sistem kehakiman syariah. Bagi penambahbaikan yang pertama, iaitu memberi peluang kepada pihak-pihak untuk membuat rayuan sekali lagi ke peringkat atasan. Seperti yang kita tahu, sistem kehakiman mahkamah syariah mempunyai 3 lapisan, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Kesannya pihak-pihak yang bertikai hanya boleh merayu sekali sahaja, iaitu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi, dengan wujudnya satu lagi lapisan mahkamah selepas Mahkamah Rayuan Syariah, pihak-pihak yang bertikai mempunyai peluang kedua untuk merayu di peringkat atas dalam memastikan proses keadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini kerana kes yang bermula pada peringkat Mahkamah Tinggi Syariah seperti kes tuntutan harta sepancarian dan kes tuntutan hadanah, iaitu hak penjagaan anak,
hak merayu bagi pihak-pihak bertikai hanya sekali sahaja, iaitu di Mahkamah Rayuan Syariah, sedangkan kes ini adalah berat dan nilai tuntutannya lebih tinggi. Jadi seperti mana yang wujud dalam sistem mahkamah sivil, kita tahu Mahkamah Persekutuan ini mempunyai bidang kuasa rayuan untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan Mahkamah Rayuan berkenaan dengan apa-apa kes, sama ada kes sivil atau jenayah, dengan syarat kebenaran Mahkamah Persekutuan. Oleh itu, pihak-pihak mempunyai peluang untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan jika keputusan Mahkamah Rayuan tidak memuaskan. Seteru itu, dengan adanya Mahkamah Utama Syariah, ia menjadikan satu penambahbaikan di dalam sistem kehakiman Mahkamah Syariah kerana ia mewujudkan peluang kepada pihak-pihak bertikai untuk merayu ke peringkat atas selepas Mahkamah Rayuan Syariah. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Syahira binti Osman, nombor matrik 2201152. Okay, yang kedua ialah mahkamah rujukan untuk memutuskan soalan-soalan yang timbul di mahkamah rayuan, di mahkamah bawahan. Saya merujuk kepada kes Nurlia binti Abdul Aziz lawan Mak Yusof bin Abdul Rahman tahun 2004, 5 MNJ 538. Kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu mengenai tuntutan harta sepencarian. Okay, kes ini, sedikit fakta kes mengenai kes ini. Pada 12 April 1987, defendant iaitu seorang jurutera kanan TNB dan juga plaintiff seorang guru siswazah telah berkahwin, dan sepanjang tempoh perkahwinan mereka dikurniakan 3 orang anak. Pada 28 Januari 1998, mereka telah bercerai di luar mahkamah dan perceraian tersebut telah disahkan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun, Terengganu. Dan akibat daripada seterusnya, akibat daripada perceraian itu, plaintiff telah memfailkan tuntutan harta sepencarian yang mana plaintiff telah menuntut 1/2 daripada harta sepencarian, iaitu sebuah rumah teres 2 tingkat, sebuah kereta wira dan juga sebuah motosikal Honda. Dan defendant pula di dalam tuntutan balasnya telah menuntut sebuah kereta kancil sebagai harta sepencarian. Kemudian semasa perbicaraan berjalan, kedua-dua pihak telah bersetuju ke atas 3 daripada 4 harta yang dipertikaikan. Dan harta yang masih dipertikaikan ialah sebuah rumah teres 2 tingkat yang mana telah dibeli melalui pembiayaan perumahan oleh defendant daripada majikannya TNB melalui satu perjanjian. Seterusnya, dalam kes ini antara persoalan yang timbul ialah sama ada aset yang dituntut oleh plaintiff boleh dikategorikan sebagai harta sepencarian dan juga sumbangan plaintiff dalam usaha mendapatkan aset itu. Dan di dalam kes ini juga timbul beberapa fakta persoalan. Di sini ada 5 fakta persoalan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian? Yang kedua, adakah tuntutan harta sepencarian ini menepati hukum syarak? Yang ketiga, mengenai bidang kuasa mahkamah. Yang keempat, adakah harta yang dituntut oleh plaintiff sebagai harta sepencarian itu menepati hukum syarak dan undang-undang? Dan yang terakhir, bagaimanakah mahkamah membuat perkiraan nilai harta sepencarian yang berhak kepada plaintiff dan defendant? Di sini saya hanya memfokuskan kepada fakta persoalan yang kedua dan ketiga. Bagi fakta persoalan yang kedua, adakah tuntutan harta sepencarian ini menepati hukum syarak? Dalam kitab Bugyatul Mutarsyidin daripada Syed Abdul Rahman bin Muhammad, beliau menyebut bahawa jika bercampur harta suami isteri dan tidak tahu harta siapa yang lagi banyak dan juga tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorang, kemudian mereka bercerai, jadi tidak sah kalau seorang daripada mereka ataupun waris mereka menggunakan sesuatu harta itu sebelum dapat dibezakan ataupun sebelum adanya persetujuan antara pihak-pihak kecuali bersama-sama dengan pemiliknya oleh kerana tidak ada murajih, iaitu tanda yang membezakan di antara harta-harta berkenaan.
Dan dalam kes Nor B lawan Ahmad Sanusi, jurnal hukum, yang Arif telah berpendapat bahawa harta sepencarian diluluskan oleh syarak atas dasar khidmat dari perkongsian hidup. Okay, jadi berdasarkan kepada pendapat dan juga kes yang di atas, yang Arif telah berpuas hati bahawa pengertian dan konsep harta sepencarian adalah bersumberkan kepada hukum syarak. Dan konsep harta sepencarian ini juga telah dijelaskan dalam kes yang Cik binti Hashim lawan Abdul Jamal bin Abdul Rahman, jurnal hukum. Yang mana yang Arif berpendapat konsep harta sepencarian ialah harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbangkan tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta itu. Seterusnya fakta persoalan ketiga iaitu bidang kuasa mahkamah. Okey, di dalam negeri Terengganu masa tu ada dua peruntukan undang-undang mengenai tuntutan harta sepencarian, iaitu yang pertama sebagaimana yang diberikan di dalam Seksyen 2 dan Seksyen 57 Enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985, dan yang kedua semasa kes ini mula didaftarkan dan semasa pendengaran sebahagian dari kes ini, tuntutan harta sepencarian ini dikendalikan mengikut peruntukan di dalam Enactment Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986. Okay, berdasarkan Seksyen 57 Enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985, masa untuk membuat tuntutan ke atas harta sepencarian terbatas kepada dua keadaan sahaja, iaitu yang pertama semasa perceraian secara lafaz talak akan berlaku, dan yang kedua semasa mahkamah membuat satu perintah perceraian, iaitu dalam dua keadaan. Yang pertama perceraian secara lafaz talak telah berlaku di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Yang kedua perceraian berlaku oleh kerana lafaz ta'liq talak. Okay, walau bagaimanapun, mulai 1 Ogos 2002, beberapa enactment baru telah berkuat kuasa di dalam negeri Terengganu. Salah satu daripadanya ialah Enactment Mahkamah Syariah Terengganu 2001 yang mana ada kaitan dengan kes ini. Okay, dalam subsection 11-3-B-4 Enactment Mahkamah Syariah Terengganu 2001, enactment ini dia tidak membezakan masa dan juga keadaan tuntutan harta sepencarian boleh dibuat. Dan enactment ini juga adalah lebih luas daripada peruntukan Seksyen 57 Enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985. Okay, oleh itu, justeru dengan adanya Mahkamah Utama Syariah ini, Mahkamah Utama Syariah dapat meneliti pandangan yang berbeza dari pelbagai mazhab ataupun ulama' dan juga boleh membuat tafsiran yang lebih terperinci. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Faridi bin Samsudin, nombor metrik 2201140. Saya akan meneruskan poin yang ketiga, iaitu Mahkamah Utama Syariah ini dapat memberikan keadilan dan keseimbangan kepada keseluruhan proses keadilan syariah. Seperti mana yang sedia maklum, hierarki dalam mahkamah diadakan atau diwujudkan tidak kira dalam mahkamah syariah atau sivil adalah untuk memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah sebelumnya untuk membuat rayuan atau meneliti semula keputusan mahkamah yang mereka tidak berpuas hati. Oleh itu, ini jelas dapat memberikan keseimbangan yang lebih dalam proses mahkamah kerana pihak-pihak yang terlibat dapat merujuk kepada tingkatan atau hierarki yang lebih tinggi supaya mereka dapat memberi penjelasan yang lebih mendalam. Jadi saya merujuk dalam kes Esah Muhammad melawan Mat Nur Lamin tahun 2016. Esah Muhammad ingin mendapatkan kebenaran merayu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah pada 27 Februari lepas yang menolak bantahan awalnya bagi membatalkan notis rayuan Muhammad Nur Lamin yang juga bekas suami beliau dalam kes tuntutan harta sepencarian.
Esah yang tidak hadir kerana masalah kesihatan dan diwakili Peguam Syar'i Raden Kartini Abdul Wahab telah memohon untuk membatalkan notis rayuan itu atas alasan penyampaiannya tidak disempurnakan mengikut undang-undang. Seterusnya, Peguam Syar'i Mustafa Ghazali yang mewakili Mat Nur Lamin pula berhujah bahawa Esah tidak mempunyai merit dari segi undang-undang untuk memohon agar notis rayuan itu dibatalkan di Mahkamah Rayuan Syariah. Selepas lebih 3 jam bersidang, panel itu sebulat suara memberikan kebenaran untuk Esah merayu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah turut memerintahkan kedua-dua pihak mematuhi proses pemfailan dan dokumentasi rayuan mengikut enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Perak tahun 2004. Selain mengarahkan agar pendengaran kes itu di Mahkamah Syariah digantung sehingga rayuan di Mahkamah Utama Syariah diputuskan. Ketua Hakim Syar'i Perak, Datuk As-Sa'ri Muhammad Yazid menyatakan kewujudan hierarki baharu mahkamah ini menyediakan platform untuk mengeluarkan prinsip berkaitan sesuatu ketetapan hukum dan perundangan syariat di Perak. Beliau berkata, lapisan baharu ini juga akan memberikan keadilan dan keseimbangan kepada keseluruhan proses keadilan syariah. Jadi kes ini sebenarnya adalah kes yang pertama dibicarakan dalam Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elfiq bin Rizwan, 2201368. Seterusnya akan menyambung mengenai tentang sebagai langkah Mahkamah Utama ini adalah sebagai langkah pertama bagi memertabatkan serta menyamartarafkan sistem Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Dengan tertubuhnya Mahkamah Utama ini, maka wujudlah 4 lapisan mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Utama. Dalam proses penubuhan ini adalah dikatakan sebagai untuk menyamartarafkan tentang rayuan seperti mana yang terdapat di Mahkamah Rendah, di mana di Mahkamah Rendah itu ada 2 proses rayuan, iaitu rayuan di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syariah. Kemudian dengan tertubuhnya Mahkamah Utama ini, maka bagi kes-kes yang berada di Mahkamah Tinggi Syariah, di mana akan terdapat 2 proses rayuan, iaitu yang pertama itu di Mahkamah Rayuan Syariah dan yang kedua proses rayuan boleh dibuat di Mahkamah Utama. Walau bagaimanapun tidak dinafikan usaha untuk menyamartarafkan ini tidaklah begitu mudah. Namun langkah-langkah telah diambil seperti mana yang terdapat di dalam enakmen Mahkamah Syariah Perak 2018 di bawah Seksyen 42 dan tertubuhnya pertubuhan jawatankuasa kaedah-kaedah Mahkamah Syariah Negeri Perak. Dalam penubuhan jawatankuasa ini, mereka mengambil inisiatif itu Mahkamah Syariah Perak dalam rangka menubuhkan badan khusus di Mahkamah Perak seperti mana yang ada di profesion guaman syar'i di wilayah Persekutuan. Dan di antara fungsinya ialah membuat kaedah-kaedah tentang tata cara Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Utama bagi memastikan kelancaran di setiap sudut. Dan anggota-anggota pelaksanaan terdiri daripada penasihat undang-undang negeri, ketua hakim syar'i, hakim-hakim bagi setiap mahkamah iaitu Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Utama dan serta wakil dari Peguam Syar'i. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahiruddin bin Ishaq, nombor metrik 2201196. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang yang kelima, iaitu Mahkamah Utama sebagai sema dan imbang di dalam sistem kehakiman syariah. Jadi aplikasi kaedah sema dan imbang kita boleh lihat dalam hal pelantikan hakim. Okay. Proses ini sangat penting kerana besarnya peranan dan tanggungjawab seorang hakim. Beliau berfungsi sebagai penyeru amal ma'ruf nahi munkar dan juga sebagai penegak keadilan dalam masyarakat. Seterusnya seorang hakim mestilah orang-orang yang betul-betul layak jadi hakim seperti yang dinyatakan dalam enakmen pentadbiran negeri.
maka pelantikan jawatan tersebut perlu melalui beberapa kaedah tertentu. Jadi, kaedah-kaedah inilah yang merupakan satu proses semak dan imbang ataupun check and balance supaya hakim yang dilantik itu benar-benar kompeten ataupun layak. Okey, contoh kekeliruan dalam enakmen pentadbiran agama Islam Perak 2004 pada Seksyen 25/2 yang menyatakan bahawa seorang warga negara Malaysia dan selama tempoh tidak kurang daripada 10 tahun sebelum pelantikannya telah memegang jawatan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Qadi atau pada satu masa memegang mana-mana satu daripada jawatan itu dan pada masa yang lain memegang mana-mana yang lain pula. Maksudnya orang yang menjadi hakim ni mestilah berpengalaman tidak kurang daripada 10 tahun memegang sebagai jawatan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Qadi sebagainya. Okey, seterusnya. Selain itu, berdasarkan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1963 pula, pada Seksyen 41 menyatakan seorang hakim juga mestilah orang yang arif dalam hukum syarak. Hukum syarak yang dimaksudkan di sini adalah bermaksud undang-undang Islam mengikut mana-mana mazhab yang diiktiraf. Di akhir kata, dalam memberikan keadilan pada masyarakat adalah satu kewajipan kerana ianya termasuk dalam hal menjaga kemaslahatan umat Islam umumnya. Maka dalam mencapai kemaslahatan itu, usaha seperti menambah baik sistem kehakiman syariah perlu dilaksanakan seperti aplikasi kaedah semak dan imbang. Sekian daripada saya. Baik, seterusnya kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, kewujudan Mahkamah Utama Syariah di Perak sebagai pembangkit usaha penambahbaikan sistem kehakiman syariah adalah suatu usaha yang wajar diterima. Ini kerana ia memberi peluang kepada pihak-pihak yang bertikai untuk membuat rayuan berkenaan kes yang keputusannya tidak memuaskan. Selain itu, ia menjadikan Mahkamah Utama sebagai mahkamah rujukan untuk memutuskan soalan-soalan yang timbul di mahkamah bawahan serta memberikan keadilan dan keseimbangan kepada keseluruhan proses keadilan syariah. Ia juga sebagai langkah pertama bagi memartabatkan serta menyamatarafkan sistem mahkamah syariah dengan mahkamah sivil dan sebagai semak dan imbang di dalam sistem kehakiman syariah. Kemudian, antara cadangan yang dapat ditambahbaikan adalah Mahkamah Syariah Utama Perak ini perlu kita kekalkan dan perlu bagi setiap negeri untuk mewujudkan Mahkamah Utama Syariah seperti di Perak. Tambahan pula, perlulah dikategorikan beberapa kes yang tertentu sahaja untuk dibawa ke Mahkamah Utama Syariah bagi memudahkan lagi pihak mahkamah menyelesaikan kes dan secara tidak langsung boleh memberi keadilan yang baik. Sekian, terima kasih.